14 tahun dah Mak Su dekat-dekat dalam company Herbalife ni. Kan? Coach Yati Nazli, Masya Allah kan. Mai ingat Coach yang mana satu tu, speaker yang mana satu tu ya. Boleh Mai share sikit Mai. Sahabat yang kat sini kan, diorang itu tak dapat hadir Mai, tapi bolehlah kita share sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Masya Allah, Mak Su. Memang ingat setiap seorang tu. Maksudnya start dari bestnya setiap orang. Okay, yes. Boleh share. Daripada Coach Yati, and then Coach Aina, Ustaz Salah. Ya Allah ya Tuhanku, Mak Su and Ustaz Main. Tak tahu nak cakap macam mana. Maksudnya daripada setiap seorang speaker tu Mai dapat something. Contoh macam sebenarnya dapat something tu pun sebab kita belajar dengan orang sebelah kita kan. Okay, daripada Coach Yati, kita kan belajar personal development kan. So masa personal development tu kita kan tulis 50 goals. Memang setiap kali event kita dah tulis dah 50 goals tu, tapi Mai perasan dekat situ setiap kali event lain-lain. Maksudnya goals kita tu lain dan tambah. Alright. So, dia bertambah. Kalau contoh event yang pertama kali kita pergi, kita mampu tulis 2 je. Lepas tu next event kita mampu tulis 20. Lepas tu 30, 40 macam tu. Maksudnya kan kita bagi masa pendek kan, tapi kita dah banyak datang event tu, kita boleh tulis dengan laju je. Maksudnya kita clear nak dapat benda tu. Itu saya belajar lah. Dan saya belajar dengan yelah, Daddy kan pertama kali kan. Saya belajar juga dengan orang sebelah saya, Daddy. Dia tengok je apa saya buat tau. Dia macam, lepas tu dia bisik dekat saya. Dia cakap, kakak banyaknya kakak tulis sampai dah 45 macam tu. Ayah nak tulis satu pun susah ni. Tak apa, normal. Mai cakap tak apa Daddy, normal. Sebab waktu kita pertama kali datang event pun kita rasa macam, yelah susah. Kita macam tak tahu apa kita nak kan. Kita nak tapi kita pergi fikir, boleh ke? Nak, macam boleh ke aku dapat? Sebab tu kita tak tulis. So daripada situ Mai bagi tahu ke ayah, Mai cakap tak apa Daddy tulis je apa yang Daddy nak. Tak payah fikir benda tu boleh dapat ke, susah ke apa ke macam tu. So kat situ belajar. Lepas tu daripada Aina apa yang Mai belajar memang actually kalau kita tak empty the cup, kita akan rasa aku dah belajar dah benda ni waktu BTO. Sebab waktu BTO memang sebiji apa yang Aina share. Cumanya bila kita belajar maksudnya berhadapan, kat situ dia lagi macam lagi kita dapat. And walaupun kita dah belajar sebelum ni, bila kita belajar kali kedua, kita dapat lebih tu. Maksudnya mungkin waktu BTO tu ada poin-poin yang Aina tak sempat share, tapi kita dapat waktu hari kejadian tu lah dekat Gopeng. Dan waktu Aina share tu, sebabkan kita dah belajar, so dekat situ kita boleh bantu orang sebelah kita yang tak pernah belajar tu. Boleh share. And Alhamdulillah, Masya Allah, bila kita belajar dan kita terus apply, benda tu ada hasil. Masya Allah, Tabarakallah, Mai ada 2 new coachee. Sepatutnya Mai nak closing dia untuk intake Mei, tapi sebabkan dia orang excited sangat dengar Mai punya voice note, dia cakap, ya Allah Coach Mai, saya excited sangat dengar voice note Coach Mai ni. Saya nak start 2 minggu sebelum raya boleh tak? So sebelum raya ni Mai ada buat personal coaching lah dengan ada 2 orang. Mula 2 orang, lepas tu ada lagi seorang nak join. So sekarang ni ada grup kecil, 3 orang tu dia special 2 minggu sebelum raya. Memang macam dia dah tak sabar-sabar, dah tak boleh nak tunggu. Kalau lepas raya kan kita akan start pada 13 Mei kan. Dia cakap tak boleh, lambat sangat, saya nak start juga. So tak apa, mulakan je. So kita bukannya macam, yelah sebab kalau group coaching official kita kan dah separuh jalan kan. So dari situ Alhamdulillah syukur sangat belajar dengan Aina waktu tu kat Gopeng, terus apply and ada hasil. Kita buat je apa yang Aina share tu. Aina bagi template consultation and then kita voice note. Bayangkan sebelum ni tak pernah pun closing orang guna voice note dan buat voice note tu sampai 7 ke 8 minit. Wow. Maksudnya macam bila orang dengar, dia rasa kita ni macam betul-betul consultant, advisor. So dia rasa macam, okay aku kena join macam tu. So benda ni memang Mai apply sampai sekarang, Masya Allah. Kalau ada leads masuk je, Mai
excited untuk bagi voice note kat diorang. Sebab Mai tahu kalau aku bagi voice note, aku excited share dengan mereka semua ni mesti close. So macam tu. So kita dah tahu kan benda tu menjadi dan dapat, so kita buat je terus. So kat situ dah ada improvement. InsyaAllah daripada Ustaz Salah pun pasal yang slide pertama tu pun dah terkesan dah tentang perut kan. So dekat situ pun sebenarnya kita boleh bila kita belajar kita boleh apply lah dalam kita nak closing tu. Apa yang Mai buat, Mai cakap sini Mai datang leads banyak datang macam dia tak nak pun kurus, dia cuma nak hilangkan perut buncit. Maksudnya kalau kita tengok berat badan dia tak perlu turun berat pun. So dekat situ kita kan belajar kan dengan Ustaz Salah yang slide pertama tu kan. Pas tu Mai apply juga. Mai cakap yes, perut ni lah punca segala penyakit. Kita nak turun berat badan dengan kita naik berat badan dengan makanan, kita nak turun berat badan pun dengan makanan. Ceritalah pasal perut apa semua tu, and diorang pun rasa macam itulah. Diorang tu macam itulah betul lah tu kan apa semua. Maksudnya diorang ada awareness. So itulah Mai rasa bila kita datang ke masterclass and kita upgrade ilmu kan. Maksudnya macam daripada situ kita boleh kalau sebelum ni kita closing macam sikit je value kita boleh bagi. Tapi bila kita pergi masterclass, kita tambah ilmu, kita catat, kita waktu closing tu pun kita boleh tengok nota-nota kita and kita boleh tambah value tu dekat orang. Tak kisahlah leads ke new coach ke senior. And then waktu Mak Su punya session memang terkesan lah sebab kalau kita nak fikir kita ni ada cabaran kehidupan ke apa ke, tapi macam sebenarnya kalau kita bandingkan, kita compare dengan Mak Su macam tu kan, rasa macam sebenarnya Mak Su tu lagi besar dugaan dia, lagi besar cabaran dia. Tapi kenapa kita yang kalau kita tengok balik, ya Allah kecil sebenarnya kan. So kat situ pun kita rasa macam okay, ada dugaan, ada cabaran, teringat Mak Su lagi teruk macam tu kan. Mak Su lagi besar, lagi hebat cabaran dia. Kenapa aku nak down, nak nangis apa semua ni? Bangkit tak mau macam ni macam tu. So kat situ bila kita datang event, kita dengar story daripada orang-orang yang dah berjaya and dugaan dia besar. So kenapa kita nak down macam tu kan? Mai dah pindah rumah ke? Belum. Ya Allah, thank you. Itu. And then daripada Ustaz Man kan. So daripada Ustaz Man tu, seeing is believing. Maksudnya macam selama ni kita tahu yang Ustaz Man tu memang banyak, tinggi income dia, tapi tak pernah tahu berapa. Tapi bila kita tengok dengan mata kepala kita sendiri, ya Allah Tuhanku, memang Daddy banyak kali tau. Dia macam setiap kali dia tengok tu, dia macam luar biasa. Tengok luar biasa. Tapi ya Allah, dia tak tahu kan, macam selama ni Mai cuma bagi tahu alhamdulillah Daddy macam income kakak bulan ni 4 angka, tapi dia tak tahu pun berapa. Yang dia tahu setiap 15 hari bulan dia akan dapat. Maksudnya anak dia akan bagi. Contohlah kalau 15 hari bulan tu dia tak dapat, mesti akan pelik. Tapi Mai akan usahakan jugalah, walaupun sikit ke income Mai, banyak ke income Mai tetap akan bagi. Dan Mai tetap akan bagi amount yang sama. Macam tu kan. Sampai mama pernah lah dia call dekat Mai, dia cakap hari tu macam mana mak nak something kot, tapi masa tu kan tengah bulan and Daddy cakap kat mama macam ni, tak apalah 15 hari bulan kan kita dapat daripada Mira macam tu. Maksudnya dia dah set dah, dia macam okay, setiap 15 hari bulan aku akan dapat daripada anak aku macam tu. So kita bila kita dengar, waktu tu contoh income kita tengah drop kan. Yelah, business traveler kan ada ups and down. Waktu tu macam income drop. Dah tahu income Mai 200 je. Bayangkan 200 lah setiap bulan yang Mai akan bagi mak. Maksudnya mak 100, ayah 100, Mai bagi sama rata lah kan. Daripada Mai bermula business traveler sampai sekarang, memang Mai keep bagi 200 lah. So and bulan tu income Mai 200. Macam mana Mai nak bagi dekat mama ayah? Dah lah 200, income aku 200 je. Aku nak bagi mak ayah aku 200 ni. So waktu tu tak apalah, 15 hari bulan tu income 200, bagi je dekat diorang. Tapi kita kerja kuat, maksudnya kita closing. So bila kita closing, kita dapat untung retail. So dapat juga income.
So mestinya nak tunggu 15 bulan. So macam itulah. Maksudnya daripada Ustaz Man tu memang dapat pasal income je lah kan. Sebab itu yang paling banyak nampak macam tu. So setiap speaker tu memang walaupun ialah banyak belajar tapi apa yang kita cari lah yang kita dapat kan, macam tu. So itu sahaja Mak Su yang saya boleh share dengan semua. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Mak Su bagi peluang untuk Mai cakap pagi ni. Masya Allah, tahniah Mai. Mak Su doakan sharing Mai ni bermanfaat buat semua. Moga dilimpahi rezeki Mai. Mak Su doakan tercapai apa saja yang Mai hajatkan, insyaAllah. Okay. Khalid ada sini Khalid. Khalid boleh share Khalid apa yang Khalid dapat masa baru balik pada masa kelas. Sebab sahabat yang lain dah hari tu tak berkesempatan. Maksud kata tak boleh, minta maaf sangat tak boleh nak join dah. Sebab tempat tu sempit kan. So memang insyaAllah lain kali kita akan buka ramai sikit. So diorang nak tahulah sikit kan macam mana yang dia sorang-sorang bila balik tu semangat nak buat kerja balik. Sebab ramai je yang katakan Mak Su ni nak gaya ni, Mak Su ni bulan puasa ni, Mak Su saya buat 2-5 ni. Tapi yang diorang hadir ni excited ni. Ada yang dah lepas dah 2-5, ada yang dah qualified 3,500 volume point bulan ni. Yang sebelum ni volume point sebelum ni krik-krik je. Tapi bulan ini dia orang update dengan Mak Su alhamdulillah lagi sikit je nak 3,500 VP. Dia orang kata dah 3,000 dah, masya-Allah kan. So semua pun highest energy. Sebab apa? Kita ni kita nak pergi ke, siapa tahu? Kita nak pergi ke Genting Highlands. You all bayangkan kita pegang banner besar nanti Geng Kelas Ngaji. Kan? Bayangkan kita ramai-ramai qualified ke Genting Highlands dengan baju sejuknya nanti kan. Dengan baju sejuknya kan. Kita tangkap gambar, kita pakai baju warna merah. Kalau dalam gambar tu merah putih ke, warna biru ke kan. Kan cantik kan background Genting Highlands gitu. Jom kita sama-sama mau pegang, okay Mel pun boleh pegang banner tu. Siapa percaya akan qualified ke Genting Highlands nanti? Mak Su qualified. Mak Su akan laser fokus untuk qualify Genting Highlands. Siapa yakin akan qualify Genting Highlands? Okay. Siapa yang qualify Genting Highlands? Hani laju tu. Okay. Siapa yang qualify Genting Highlands? Mak Su ada sedikit oleh-oleh nanti. Okay. Kalau nak oleh-oleh, ikhlas daripada Mak Su. Sekeping kertas. Gitu kan. Okay. Kita qualify ke Genting Highlands, nanti dapatkan kertas tu daripada Mak Su. Okay, siapa nak ambil kertas tu daripada Mak Su dekat Genting Highlands nanti? Okay, 3,500 volume point bulan ini qualified. Okay, insyaAllah sama-sama. Okay, jom. Siapa yang tak hadir ke masterclass baru-baru ni dekat GoPay ni, okay, kita dengar sharing daripada Khalid. Apa yang Khalid dapat daripada perkongsian Syati Nazli, Ustaz Salahuddin, siapa lagi? Ustaz Man, Ustaz Fuad, Ustazah Ji, Ustazah Ma, Mak Su. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, terima kasih Mak Su. Thank you Mai. Thank you Ustaz Man dan thank you Ustazah Ma dan juga semua. Saya tengah bermesej dengan grup. Tiba-tiba Mak Su petik. Terkejut. Amin. Saya memang pakar memetik. Saya pun macam kena petil. Terkejut saya. Khalid petil. Khalid mana ni? Abang Khalid mana ni? Khalid petil. Khalid petil. Daripada Ustaz Man. Khalid petil. Aduh, Masya Allah. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah saya waktu pergi ke masterclass tu, waktu tu dia kisahnya saya cerita pendek lah macam mana dapat pergi. Mula saya tulis kat buku je, buku kan kita dapat yang planner ni. So kita dalam rancang bulanan ni saya tulis lah kat buku tarikh-tarikh event kan belajar jadi hijau kan macam ni. Dia ada macam ni kan. Lepas tu saya tulis masterclass kelas mengaji. Lepas tu saya tunggu link kat sembang kelas ngaji tak keluar pun link. Saya macam kenapa tak keluar link ni kan. Saya macam tiba-tiba dia announce dah habis. So one day saya tiba waktu tu honest, saya check video, saya check ada Mak Su. Saya pun message direct dengan Mak Su ni video Mak Su. And then waktu tu lah Mak Su, Mak Su excited, Mak Su pun jemput. Jadi Mak Su cakap, dia kata sebab saya tulis, dia kata, saya decide.
saya lepas tu terus belajar. Everything tu kena tulis dekat atas jadual tu. Honors tulis, FPTR tulis, MDW tulis, LDW tulis. Lepas tu saya terus jelas. Event tahunan sekarang semua nak tulis lah. Apa tulis qualified. Kan. Thank you Mak Su atas ilmu lah. Kan. Rupanya tulis tu kita doa lah insyaAllah. Okay, so hijau kaedah. So Alhamdulillah waktu pergi tu memang sangat-sangat tak selesa. Memang tak selesa sungguh. Sebab saya pergi, kebetulan malam tu kawan saya minta tolong, saya tidur pukul 3 pagi, 4 pagi. Saya kata macam mana nak mana pergi ni kan. Alhamdulillah pagi tu maksud terlajak jalan. Saya syukur sangat pada Allah. Kelas tak lambat. Memang Allah dengar doa saya. Okay, so jadi apa yang saya belajar lah, saya belajar first kali daripada sampai perkongsian Yati Nazli, memang amazing. Walaupun sometimes kita dengar sharing tu berkali-kali, tapi bila saya dengar perkongsian Yati tu, dia macam saya dengar dah banyak kali lah saya dengar cerita Yati, kawan saya kan pergi makan lah apa semua gelak-gelak kan. Kita sometimes kita bila kita dah rapat dengan orang tu, kita kawan kita tak boleh nak differentiate tau mana satu kita ramai mana satu tak. Tapi so waktu tu saya pergi, saya kata okay, dengar duduk listen as a student, ambil nota kan. Saya pun ambil lah nota Yati, and then waktu tu Yati share dia pergi ke Miami dengan Fatin. Saya waktu tu spark, saya kata oh my god, Masya Allah, patutlah PT Fatin tu boleh jadi presiden timnya Mil Team Laju. Rupanya waktu Active World Team dah buat satu decision paling luar biasa, sanggup ke Miami. Saya rasa kita ni nak pergi ke Thailand pun fikir 10 kali kan. Gigi Singapore macam FPTR Singapore macam tak boleh kot. Ini mereka buat keputusan luar biasa pergi ke Miami. Saya rasa macam patutlah they deserve. Saya kata Fatin ada satu presiden, sorry lah kadang-kadang saya sebut Fatin sebab dia pun kawan juga kan. Guru dah kawan. Presiden Fatin dia no wonder dia berjaya. Rupanya sebab dia pergi. Jadi bila pergi, walaupun dah dengar banyak kali, bila pergi tu lain dia punya feeling tu. Itu yang pertama lah yang saya dapat kan, out of so many ni lah. And then lepas tu macam Mak Su share energy, semangat kan. And then the line of the speaker tu macam bila Mak Su ni very amazing kan. Kalau dengar kat kelas ngaji ni kita nampak macam Mak Su ni betul glamour lah, glam kan, president team kan, gambar naik kat highlight TV kan. So bila pergi ke event kita dapat kenal up close and personal. So Mak Su ni biasa je kan waktunya kami tu dia pakai seluar, dia bukanlah presiden team tu dia pakai cantik yang macam vavavum bergaya all the time, tak, dia akan pakai normal attire macam kita kan. So kita dapat lihat bila kita pergi ke offline event, kita akan dapat lihat wow, mereka juga sama macam kita kan. Kan, simple. Jadi dekat situ yang bila kita dapat relate kan, sama, kita dapat bergaul mix macam dengan Yana, dengan Iman, dengan all the speaker, Ustaz Mal, Ustaz Fuad, Ustaz Ji, Kak Aida. Sebenarnya rasa macam mereka ni mungkin hebat sangat kot kan, tapi bila event tu mereka expose, willing to show mereka punya vulnerable lah. Diri tu yang biasa-biasa. So bila kita dapat relate tu, dapat link, Mak Su macam ni punya kan. Mereka betul-betul ikhlas nak menunjukkan mereka tu biasa-biasa je. Kan. Sekarang kita ada blog kan. And then lepas tu petang Aina tu memang amazing lah. Saya pun macam dia ni tak puasa ke apa kan. Sebab petang energi memang luar biasa. Jadi untuk berjaya energi kena luar biasa. Jadi kat situ yang actually belajar, kadang-kadang kita boleh belajar online ni kita boleh belajar, tapi bila on the spot tu kita dapat lihat, kita boleh tengok angle lain tau, perspektif, personality, energy, excitement kan. Waktu tu saya macam 3 jam si Aina ni cakap ni tak penat ke kan. Kan. Lepas tu macam Ustaz Salah, saya share lah, saya ikut recap kan, macam Mai buat. Macam Ustaz Salah dia datang tanya dengan saya kan, okey ke dia buat presentation sebab dia orang baru? Saya kata tak lah, okey sangat Ustaz. Sebab bila Ustaz Salah share tu, satu dia macam buka kedai makan lah kan, dia tunjuk dia punya makanan yang buat dia overweight tu, ya Allah, dia memang pakar makan lah Ustaz Salah tu, saya boleh cakap lah. Dia show ni saya rasa macam jalan cari makan, kami lapar tengok Ustaz ni geram tu kan. Okay, tapi point dia sebab every speaker dia ada kelebihan, walaupun topik tu topik sama. Bila Ustaz Salah kata macam kita ni seorang peniaga, memang kita sibuk sangat-sangat. Macam kita macam mungkin kita tak dapat nak beramal seperti orang lain duduk kat masjid lama. Saya lepas tu saya share dengan team dan member-member saya kan. Kita tak dapat. Tapi
kita punya end hujung tu adalah untuk bersedekah macam Mai buat untuk parent, berbakti kepada ibu ayah. Duit yang kita dapat tu adalah untuk kebaikan juga. Jadi actually sama je. So sebelum tu saya macam ada guilty sikit kan. Wah, aku ni sibuk sangat lah kan. Kan tengok orang lain pergi masjid apa semua kan. So lepas bila Ustaz Mai share, Ustaz Salah share tu, dia memang tak salah. Ustaz Salah tu memang tak salah. Nah. So dia share tu saya jadi macam wow, satu perspektif baru lah, satu perspektif yang very amazing lah. So every speaker saya cubalah. Saya dulu bila pergi event, saya akan ada attitude, oh aku dah tahu, yelah dah agak lama dalam Herbalife kan. And then saya tidak awal ni 9.30. Okay. Lepas tu saya cuba praktikkan kan. Dulu saya macam agak macam pelik. Kenapa bila pergi event, walau dulu coach ni ada buat IoT ke kecil-kecil kan, kenapa presiden tim ni dia akan duduk kat depan, dia akan ambil nota, dia akan duduk salin nota macam dia orang baru. Malah kita ni macam lagi act je lah. Aku tahu lah benda simple kan. Tapi lepas tu saya cuba saya start praktik kan. Okay, orang duduk kat depan, kita ambil attitude presiden tim, kita dengar betul-betul ambil nota. And then betul, walaupun benda tu benda yang sama, there is so many things yang kita boleh belajar. Sangat betul. Walaupun ulang kan, cerita maksud banyak kali dah ulang kan, tapi kita duduk attitude tu kan, memang amazing lah. Yati ada pun. Thank you Yati. God bless you Yati. Okay, so Ustaz Man usahlah nak dipertikaikan kan. Ustaz Man memang amazing. Ustaz Man memang amazing. Saya tak sangka dia boleh bercakap 3 jam. 4 jam. Konklusinya 1 minit saja. Ustaz Man ni, dia orang yang sangat-sangat sangat-sangat relax dan cool. Sebab tu dia berjaya. Kawan dia cakap apa pun dia tenang je kan. Saya ambil kan. Saya kata, oh no wonder dia berjaya. Memang amazing sangat lah. Saya kata no wonder dia berjaya. Saya ni orang cakap sikit dah tersentak, terpelanting kursi apa semua kan. So this kind of attitude lah. Okay. So insyaAllah, so yang itulah Ustaz Man. Lepas tu Maksud kembali, Maksud end up as closing. Memang Maksud memang sangat unik lah. So lepas tu masterclass tu dia tak situ, kita mingle kan. Kita meet tu. So kita dapat tahu personality setiap orang, kita dapat kenal, kita dapat mesra kan. Jadi insyaAllah saya pun teruja nak bawa team untuk next masterclass. Yang paling penting tu tepek dulu kat dalam jadual kan. Letak dah 1 tarikh tu ada kelas ngaji. Kelas ngaji punya masterclass, letaklah 1 hari bulan ke, 5 hari bulan ke, 7 hari bulan ke, tak tahu bila terjanji letak. Itu saya belajar lah. InsyaAllah kita bawa team bersama-sama. Kita bagi, tak tahulah Maksud nak sewa apa, biar Maksud pening fikir. Biar kita bawa orang. Okay, terima kasih Maksud. Masya Allah. Alhamdulillah. Tahniah Khalid. Tahniah juga qualify next event. Khalid pun akan bersama-sama dengan Maksud dekat Genting nanti. Yay, congratulations Khalid. Alright, so amin. So this is Herbalife. Okay, kadang-kadang we need each other. Kita macam main Lego kan, kita saling melengkapkan antara satu sama lain. So jangan fokus sangatlah dekat ada cabaran. Semua orang pun, kita ni manusia biasa kan, Allah sayang tu pasal dia uji kita. Semua orang pun ada cabaran, tapi kita overcome dia. Step by step kita cuba overcome dia secara rasional, jangan tak rasional. Betul tak Syera? Syera belajar sesuatu masa dekat sana hari tu. InsyaAllah. Assalamualaikum. Banyak sangat belajar ni. Apa yang Syera ingat lah, speaker yang mana satu ke ataupun semua speaker, kalau nak nak compile balik kan, apa yang Syera ingat, bolehlah kongsi dengan sahabat yang lain yang tak dapat attend hari tu kan. Okay, silakan Syera. Okay. Bab speaker memang semua amazing. Semualah sebab Kak Mai kata Cira duduk paling depan sebab Cira tahu kat situ memang kalau duduk belakang tu Cira rasa macam tak fokus ke apa, Cira memang duduk depan lah. Memang awal-awal tu macam chop ni pak aku ni. Sebab Cira tolong daripada awal susun meja dengan kerusi kan. So memang malam tu memang dah fokus macam ni tempat aku besok macam tu. Lepas tu pagi-pagi tu sampai memang tempat tu kosong, memang untuk Cira lah dan semua orang yang duduk depan tu kan. Lepas tu Cira tak adalah nak recap semua tapi boleh Cira share sebab tadi kan Kak Mai pun dah share, Khalid pun dah share kan. So yang Cira nak share part yang Coach Hati Nazli memang super amazing. Memang macam Khalid cakap tadi lah, kita memang dah dengar banyak kali dah
pasal 50 goals apa semua kan. Tapi bila kita dengar daripada orang lain dan bila kita belajar face to face dengan amazing leaders kan, macam feeling dia tu lain and apa yang kita dapat tu pun lain. Sama juga kita tulis 50 goals semua kan. And lepas tu secara paling, ya bukan paling lah maksudnya, yang Ustaz Man punya, itu sharing yang Ustaz Man tu kan, daripada pagi sampai dia macam tak nak berhenti. Dia kata sampai pukul 9 malam. Yang tu banyak sangat dapat kan. Yang Ustaz Man suruh tulis berapa income tu kan, yang kita nak. Tak payah fikir apa yang kita boleh buat ke tak ke kan, tulis je apa yang kita nak masa tu. Lepas tu yang bestnya, masa tu kan kita di depan kan, Coach Yati Nazli kat depan. Lepas tu kita kan kena share dengan orang berapa income yang kita nak dapat apa semua. Lepas tu Syara share lah dengan Coach Yati Nazli, dengan Kak Dayu, dengan lagi seorang, Syara tak ingat. Tapi masa share tu, sebab dia offline kan, offline ni kena pula share dengan Coach Yati Nazli kan. Dia buat sharing yang macam luar daripada apa yang speaker cakap. Macam dia kata the most important thing is bukan duit yang kita dapat, berapa yang income yang kita nak tu, tapi knowledge, skills, leadership yang kita dapat along the way untuk dapat income tu yang sebenarnya paling penting. Lepas tu bab yang Ustaz suruh tulis tangan kiri tu, yang tu memang rasa anak-anak buat Syara punya tulisan lagi lawa. Tak sangka buruk betul tulisan. Lepas tu benda yang kita tak selalu buat, tapi Ustaz ada cakap benda ni kalau kita tulis kiri tu sampai 10 kali tulis ke apa ke memang tak cantik lagi. Tapi dia kata buat ke 150 kali nanti cantik. Maksudnya kalau kita buat satu tu, kita buat ulang sampai 150 kali baru benda tu menjadilah kiranya kan. So along the way tu nak ke 150 tu mestilah kita rasa penat, kita rasa macam-macam kan. Mungkin kalau nak tulis tu habis 150, nak tulis nama penuh semua kan. So memang bagi impact, walaupun simple je dia punya exercise tu. Okay, tulis nama penuh dengan tangan kiri. Tapi bila kita buat tu, rupanya Ustaz nak sampaikan tu benda yang kiranya kita kena buat. Jangan give up. Sebab nanti at one point benda tu akan jadi perfect. Tak adalah perfect sangat, tapi akan jadi cantik lah daripada tulisan yang buruk tu kan. Lepas tu sendiri pun tak boleh baca. Ada seorang tu kali tulisan yang Ustaz kata memang tak boleh baca tu. Tapi tak apalah kan, memang kita baru je nak buat kan. And then ada satu exercise yang kita kena tulis 10 benda yang kita rasa malas nak buat, tapi kena buat. Yang tu memang macam kita kena jujur dengan diri sendiri lah. Macam aku sebenarnya bukan tak nak buat, tapi aku malas nak buat. So kita list satu-satu tu kan. Kita bila kita list tu kita aware yang macam sebenarnya inilah yang perlu buat. Kenapa aku tak dapat lagi result? Sebab yang ni aku tak buat. Macam tu. Okay, so tu je lah kot sharing daripada Syara. Terima kasih Mak Stu bagi peluang Syara bercakap pagi ni. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Syara. Sebenarnya kan you all kalau nak kenal Syara ni, dia sebenarnya kalau nak ajak dia sharing, okay, dia kena bagi tahu 1 hari awal baru boleh dia bercakap. Tapi hari ni maksud cuba nasib boleh tak dia bercakap. Sebab dia selalunya yang maksud tahu dia kalau nak bagi dia sharing, dia kena buat persediaan 1 hari awal. Okay, luar biasa. Dia public speaking kita hari ni kan. Masya Allah. Tahniah Syara. Okay, Alhamdulillah. Kak Aida ada Kak Aida? Thank you. Kak Aida ada. So Kak Aida, sharing yang mana satu yang Kak Aida ingat? Kita sebenarnya penutup betul-betul jadi dekat The Haven hari tu ya. Alhamdulillah, Assalamualaikum, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sebenarnya betul lah kata tiga-tiga tadi yang maksud petik kan. Semua speaker all out, perkongsian yang orang kata apa, ikhlas, all out. Kita dengar sebelum ni, bukanlah kita kata sebelum ni tak. Bukan rasa, memang
lain pada yang lain. Perkongsian terutama daripada Ustaz. Ini pada kaedah lah kan. Sebab bayangkan ada 180 slide, ceritalah kan. Satu slide tu hampir dekat sejam. Kami kena tunggu sampai pukul 9 nak cerita tu kan. Sampai satu tahap memang kaedah kena buat 15 kali untuk biasakan. Selalu Ustaz ceritakan buat perkara yang tak biasa tu jadi biasa. 15 kali dengan tulis tangan kidal tu then bila Maksu kata okey penutup, sebenarnya kita penutup dekat heaven. Penutup tu lagi luar biasa. Siapa yang ada masa tu sangat-sangat luar biasa. Kak Ida pun dengan Ustaz Haji, kita pun understand juga. Buat kata, Ustaz Haji nanti dekat rumah nanti kita buat majlis sikit lah. Baca Yasin ke, buat tahlil ke apa. Jadi semua. Mudah je, Allah mudah. Dan tengok-tengok semua ada dekat situ. Penutup sungguh. Dia orang tak balik lagi. Tapi yang dah balik tu jangan menyesal, jangan risau. Tapi nak cerita tu penutup lagi sampai pukul berapa? Pukul 3 ya? 3 pagi ke 2 pagi? 3 pagi. Tapi yang heran tu memang tak lena-lena, tak pejam mata pun. Sampai satu time, Ustaz kata, jomlah nanti dah bersahur lah pula. Kita. Sangat-sangat, Maksu. Dan kita kaedahkan kat sinilah. Setiap event tu jangan tinggal walaupun event yang kecil. Sebab kadang-kadang dekat event yang kecil-kecil yang small thing, tadi Ustaz pun dah cerita. Small thing big impact. Dekat sini sebab dia orang all out nak share apa yang dia orang rasa hari tu. Memang walaupun penat dia tengok Aina kan 3 jam, apalah energi dia makan tu kan. Masing-masing dah kaedah pun ada jugalah bangun untuk celikkan mata kan. Rupanya sat je bangun pergi sembang-sembang dengan Ustaz Haji, masuk balik lagi budak ni kata memang energi sangat awesome betul. Yang tu lah Maksu. Cuma kaedah nak beritahu kalau kata macam kaedah kata tu dah. Walaupun event yang kecil kita rasa tapi big impact yang kita akan terima. Hanya orang tu yang awang yang dapat hadir je yang tahu apa rahsia. Yelah kadang-kadang kita tengok selalu Ustaz jarang share tentang pendapatan. Kita selalu dalam geng kelang je lah. Geng kelang je selalu Ustaz tak tunjuk. Ini kita dapat tunjuk kan, tengok. Dia punya tu Maksu kita dah tahu dah memang tak boleh kata apalah energi Maksu ni kan. Sampai Abang Amir pun susah hati pantang kita sebab Maksu nak all out. Apa kalau ada dalam hati tu Maksu dah letak dah ikhlas di hadapan, buat apa yang Allah suka, maka Allah bagi apa yang kita minta tu. Yang tu dalam tim kita punya masterclass Maksu. Itu je Maksu. Banyak sangat. Terima kasih Maksu. Sama-sama Kak Ida. Okay. Luar biasa. Kak Ida tahu tak Kak Ida punya event semalam tu berjaya. Dan Kak Ida pernah sangka ke yang semuanya, you all tahu tak semalam event Kak Ida dekat Penang siap ada tema kot. Temanya siap pesan Maksu. Temanya pakaian putih. Pakaian putih. Bila Maksu sampai je dekat Bertam Golf Resort kat Penang tu, semua pun pakai baju putih, duduk kat meja, cantik, banyak bunga kan. Makanan pun memang well prepare Kak Ida. Tahniah Kak Ida dengan action. Alhamdulillah. Sebab itu pun sama. Macam mana kita selalu Kak Ida pesan, walaupun memang dalam perjalanan untuk kita nak buat satu benda, memang ada orang kata sikit gangguan. No problem, kita terus je. Kita letak je apa kita nak bagi, apa yang kita nak buat tu di hadapan, ikhlas di hadapan tu, pesanan Maksu. InsyaAllah Allah bantu kita. Sampai satu tahap kita rasa, betul ke Shima? Betul ke Ayu? Neng kita ni kan? Boleh, jom, terus je. Yang penting, sampai satu tahap kita berbuka puasa, kita bagi orang makan, kita pula dah hanya makan lain kan Maksu kan. Ya Allah, seronok sangat. Suara pun tak ada lah kita kan. Alhamdulillah. Bayangkanlah Kak Aida ni, dia hidangkan buffet, dia sediakan buffet untuk kita semua kan. Lebih kurang berapa orang semalam? Semalam kalau campur dengan kanak-kanak lebih kurang dalam 170 orang. Dewasa saja. Semalam pihak resort dia hanya kira 150. Tapi dia extra untuk ni, dia kata tak apa yang kanak-kanak saya tak kira. Kaedah hanya bayar 150 orang.
untuk makan tu. Masya Allah gitu kan. Orang dalam 45 macam tu satu orang ni. Masya Allah. 40. Oh 40. 40. Resort tu dah lah cantik kan. Bila saya sampai pun Allah senangnya jumpa kan, insyaAllah. Keluar-keluar tu tepi tu kan. Thank you so much Kak Aida jemput saya dengan sahabat kan. Sebenarnya kami lagi kena thank you so much kepada Mak Su. Sampai satu tahap company terkejut kan. Bila sangat bersyukur company dapat join. Syukur PT Edwin dapat join Mak Su dengan tim daripada Ipoh. Sangat-sangat nak ucap ribuan terima kasih. Semata-mata daripada Ipoh datang untuk memberi sokongan dalam majlis kami Mak Su. Tambah untuk, ialah ramai yang tahu kami macam AGL tu dah ada, cuma kami ambil kesempatan, Kak Aida ambil kesempatan di bulan yang baik, di hari yang baik, di waktu yang sangat baik, dan mentor kami untuk merasmikan potong pulut kuning tu kan. Ya Allah, kalau ikut kami memang dalam jadual tak ada, tapi tim mungkin rasa kadang waktu tu lah nak buat, dia ni semua dia nak buat, kalau boleh sejam tu semua dia nak buat kan. Tapi percaya Allah mudah je benda tu, insyaAllah. Terima kasih lagi sekali Mansur. Luar biasa kan. Best saya happy semalam kan. Walaupun saya saya pun suka bila tengok tim-tim Kak Aida buat surprise dekat Kak Aida semalam. Kak Aida tak tahu yang dia kena surprise daripada tim dia. Masya Allah, Kak Aida terima hadiah daripada tim. Saya rasa dalam 9 ke 10 yang line up. Tim Kak Aida yang buka kelab. So bayangkanlah ada 10 kelab kan bawah Kak Aida. So insyaAllah moga dipermudahkan urusan. Kak Aida akan dapat tim yang abundance yang Wahal Kak Aida nak buat surprise kat diorang, rupanya diorang lagi surprise Kak Aida. Itulah kan. Amin, insyaAllah Kak Aida doakan adik-adik, kakak-kakak yang mana dalam ongoing, on track, terus je berjuang kan. Letakkan kita di hadapan, letakkan Al-Quran di hadapan, insyaAllah Allah pemudahkan. Yang tu Kak Aida sangat percaya bila Kak Aida dapat surprise daripada tim, sebuah Al-Quran. Yes, Kak Aida tahu itu semua kiriman dengan izin Allah Ta'ala untuk diri Kak Aida kan, untuk menjadi leader. Yang tu yang letak di hadapan untuk kita nak bantu tim kita, insyaAllah. Sama apa yang kita buat dalam kelas ngaji, kita, walaupun kita nampak benda ni santai dalam kelas ngaji, tapi yes, malaikat sedang membayungi kita semua dekat sini kan? Atas depan belakang Betul maksud sangat-sangat betul. Seminggu 3 kali kalau kata kita sendiri kita takkan buat. Kita pegang Quran pun rasa buka satu dah lena kan? Tapi why not kita duduk sejam 2 jam. Ini adalah majlis ilmu, insyaAllah. Terima kasih Mak Su. Kita kena ucap dan bersyukur sangat-sangat sebab Mak Su, Ustaz Man dapat buka kelas ngaji ni ya. Terima kasih Mak Su sekali. Sama-sama kasih Kak Aida. InsyaAllah kita pergi sama-sama ya. Genting Highlands kan Kak Aida pun qualified lah Kak Aida ya. InsyaAllah. Untuk 5,000. InsyaAllah level kedua. Memang nak yelah leader kena tunjuk, bukan kena tunjuk, kena buat titip pesan, buat sampai jadi, main sampai jadi, dan kita akan aspire untuk kita punya team, dia pun akan follow lead. By example, kita yang leader kan kat sini. So dalam kelas ngaji, geng kelas ngaji kita adalah leader. Kena ingat tau, kita sama level dengan Mak Su, sama level dengan Kak Aida, sama level dengan Ustaz Man. Kita adalah sama, kita adalah leader. Kan? Tak ada siapa-siapa kata, oh Kak Aida boleh lah, Ustaz Man boleh lah, Ustaz Fuad boleh lah, tak. Kita dah sama. Kalau tak kita sama-sama bantu. Betul. Kalau kita tengok dekat sini Mak Su, bukan level Kak Aida pun, ramai yang tanya. Semalam pun siapa tu tanya dengan Kak Aida, tim PT ke? PT ni kan? Tak. Tapi kita nampak kerjasama dekat sini kan, sebab kita nak sama-sama berjaya dekat sini, insyaAllah. Ya, betul. Kita punya upline adalah Mak Huge. Ya, betul. Semua sama je. Kan kita tak ada upline. Yang pentingnya kita utamakan siapa tim bawahan kita. Okay, you all tak payah nak
fikir sangat macam mana bagaimana kita nak fikir tentang upline kita. Yang penting sekarang ni macam mana kita nak bantu tim bawahan kita, insyaAllah. So kalau macam sebenarnya upline ni membantu kita masa kita sign up hari tu kan, so boleh refer dengan dia as a mentor kan, apa macam mana yang dia dah lalui semua tu kan, saling mendoakan tentang rezeki, insyaAllah. So bila kita dah letakkan yang positif energi dekat depan tu, insyaAllah kita pun akan didatangi dengan energi positif kan. Kadang-kadang kita tak tahu dia nak buat macam mana kan, kita ingat balik macam mana kita bermula kan. Okay, macam mana kita dapat seorang peserta yang kita buat berulang kali the same thing. Oh, kita hari tu dapat bantu seorang jadi supervisor, contohnya tu. Oh, kita dapat bantu seorang ni jadi senior consultant. Kita buat benda tu berulang kali. Penting kita apply apa yang kita belajar tu kan. Macam kalau kita tengok dekat sini kan, Ustaz Salahuddin sekarang ni dia excited ni, dia dah qualified dah untuk Genting Highlands tapi dia nak level 2. So dia tulis kat situ go 5K. So Ustaz Salahuddin ada lagi kan dekat dalam ni? InsyaAllah ada masuk. Allah excited ni. Saya dengar je perkongsian Khalid tadi tu. Saya tak sangka Allah Ta'ala kan, saya dah siapkan slide saya berapa minggu awal kan masuk kan, saya dah hantar masuk, kebetulan sharing yang sama saya buat dekat grup Coach Yana. Lepas tu tapi ada tambahan lah special dekat Ramadan kelas tu. Ramadan punya master class tu ada special tambahan. Oh, memang kita tuju betul bab perut tu. Kita fokus betul bab perut. Betul. Dan memang menyambung sangat dengan sharing sebelum tu di dalam kelas OBC ada salah seorang Farihin apa nama seorang coach tu, yang dia beritahu pasal Taufiq, thin outside fat inside. Itu jadi Farihan, masya-Allah. Memang menyambung sangat. Saya cerita pasal bab makanan tu masuk sebab itulah realiti dia, realiti saya. Bukan senang nak meninggalkan makanan-makanan yang sedap-sedap. Betul. Bukan senang, dan saya pun tak tahu macam mana saya boleh stop terus. Saya boleh berhenti benda-benda ni semua. Macam sekelip mata macam berubah macam tu. Alhamdulillah lah kan dengan program yang kita masuk ni. Jadi awesome sangat. Kalau siapa yang nak berubah, yang nak permanent dapat kesihatan yang berpanjangan, insya-Allah inilah antara ikhtiar dia. Jadi macam mana tak excited tu? Jadi tapi yang saya ingat sangat masa pergi masterclass Ramadan tu, antaranya bila Ustaz Man cerita detail dia punya turning point dia, satu turning point dia. Dia beri kita gambaran jelas yang kita pun akan melalui perjalanan tu. Sangkut dekat World Team, waliyazubillah kan. Apa event lagi yang kita kena pergi, yang kita tak tahu, yang kita mencari kan. Ada beberapa. IoT yang masa Ustaz Man sebut, dia pakai baju Melayu, dia pakai tanjak, dia cerita satu-satu. Macam-macam cerita. Memang lepas tu peningkatan tu, dia cerita tu dengan peningkatan dia punya income tu. Dia cerita sejarah tu. Kalau dia pernah tunjuk, tapi orang tak dapat cerita detail tu. Macam mana kita dapat dekat masterclass tu. Masya Allah, memang luar biasa. Kat situ saya pun dok bayangkan perjalanan saya, macam ni cara dia. Lepas tu banyak. Last kali waktu saya dok perasan rupanya setiap orang dia ada been touched by somebody else. Macam Maksu, been touched by Mak Yang Pak Yang. Kan? Saya pun pelik. Saya cakap tuan-tuan, saya rapat dengan Maksu dulu. Padahal itu line saya. Tapi rupanya satu ketika dulu Maksu pun pernah been touched by Mak Yang. Maknanya kebaikan Mak Yang tu patah balik melalui Maksu kepada tim dia juga. Yang saya ni jauh dulu bawah tu adalah. Maknanya ada kena-mena jugalah kan, macam tu kan. Tak sangka bertemu balik semua. Sama juga Ustaz Man pun been touched by Mak Yang Pak Yang. Ustaz macam mana cerita dengan Ustaz Ahmad semua tu kan, datang ke rumah Mak Yang Pak Yang. Cakap, ya Allah, ramainya orang yang dah berubah kehidupan selepas pergi berjumpa dengan Mak Yang Pak Yang. Masya Allah, no wonder lah kan, dia nombor 1 kat Malaysia. Allahu Akbar. Jadi saya tengok balik tu, what goes around comes around. Tu maknanya kebaikan yang kita buat ni, InsyaAllah lambat laun benda tu akan sampai balik kat tim kita. Kita tolong tim orang, tapi kebaikan tu akan datang melalui orang lain pergi kat tim kita. Mungkin barangkali tim kita tak menyambung dengan kita, tapi dengan orang lain dia spark. Dengan orang lain punya sharing leader lain dia spark. Itu yang kena bawa pergi function.
kami lagi excited sebab insyaAllah lepas Ramadan ni ada SPS di Bangi offline. Dah tunjuk dah venue dia. Memang terbaik lah. So supervisor training ni first time saya pun excited. Saya tak pernah lagi ramai-ramai macam tu. Nak ajak semua supervisor saya semua. Ramai-ramai pergi attend dekat situ sebab memang kena jumpa. Duduk dalam satu bilik 5K price stock tu. Ya Allah, macam bersepah-sepah PT, bersepah-sepah millionaire FMT. Hey, kita rasa macam tak ada benda lah world team ni. Tak ada benda. Itu belum pergi honest lagi kan. Masya Allah. So memang flow je masuk. Bulan Ramadan ni walaupun kita mungkin banyak fokus pada ibadah, tetapi Allah datangkan BP tu auto bergerak. Dan the best part tu kita prepare awal. Sekarang ni dah berapa VP sekarang? Almost 4K. Masya Allah. InsyaAllah. Itu belum tekan habis lagi masuk. Belum tekan habis lagi. Mana belum all out lagi promotion ke apa, belum lagi tu. Belum cerita lagi kalis apa ni, kita punya apa ni, preparation kalis lemak, kalis gaya apa semua ni kan. Tu belum lagi tu, insyaAllah. Tapi maknanya masuk, alhamdulillah, sebab kita memang disibukkan dengan mengejar 10 malam akhir ni kan. Tapi alhamdulillah flow je masuk. Dan ada banyak keajaiban berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kita boleh kuatkan apa yang kita dah istiqamah ni, kita boleh maintain di luar Ramadan pun masuk, insyaAllah perjalanan kita dalam benda ni pun insyaAllah smooth saja. Padahal kita kesana kemari dan rupanya masuk apa yang kita dah buat. Terima kasihlah pada tim SOS, tim yang seluruh kita punya love line kita ni. Memang itulah cara je. Kita dah tak bercakap pasal Ramadan dah, bulan Ramadan. Kita bercakap dulu daripada Rejab dengan Syaban tu kita dah preparation. Berapa series Fit for Ramadan. Memang tahun ni saya rasa preparation sangat awesome. Fit for Ramadan tu sampai 4 series. Bulan Syaban kita dah settle lah, cover dah topik inside out tentang Ramadan, tentang puasa. Masuk bulan puasa, Zoom full swing. Ibadah, pokok, tu. Siap boleh buat event lagi. Aduh, Masya Allah. Luar biasa Maksud. Saya tak pernah lah melalui saya rasa tahun ni yang memang antara yang memang luar biasa, sebab sebelum tahun lepas tak ada macam ni saya rasa. Tahun ni punya preparation untuk Ramadan, lepas tu kena pula dengan pengisian ustaz-ustaz yang datang tazkirah semua tu kat tempat saya tu, memang menyambung lah. Banyak benda-benda yang kita tak tahu dulu. Contoh macam semayang sunat 4 rakaat selepas isyak, solat sunat isyraq, ataupun waktu-waktu timing yang untuk kita bangun tahajud tu pukul berapa yang sepatutnya kita memang kena pergi standby, iktikaf. Semua ni datang dalam bulan Ramadan. Banyak lagi masuk. Saya kalau nak cerita pasal fadilat tu, nanti kita akan ada satu perkongsian yang kita akan prepare dari segi pengisian ibadah tu. Yang the best part, kita boleh terus sambung even selepas Ramadan. Nak tahu Ramadan kita ni okey tak okey masuk, kita bulan Syawal dan seterusnya ibadat kita tu terus meningkat macam tu je. Puasa sunat tak tinggal, itu yang berlaku kat tim kita kan. Isnin Khamis tak tinggal. Puasa hari putih tak tinggal. Itu sunnah Nabi. Tu kalau siapa boleh buat puasa hari putih, Isnin Khamis tak tinggal, maknanya Ramadan dia tu memang alhamdulillah lah, orang kata terbaik lah dia punya. Sambung terus tu. Puasa 6 tu semua insyaAllah lah. Lepas tu yang saya rasa dengan minta kalau dapat tu tahajud masuk. Dapat tahajud hari-hari pukul 4.30, pukul 5 ke macam tu. Kalau boleh istiqamah hari-hari. Masya Allah. 40 hari kita dapat takbiratul ula, solat subuh berjamaah di masjid. Allah beri kita dua kebebasan. Pertama, bebas daripada sifat munafik. Dan Allah beri jaminan bebas daripada sifat munafik, dan Allah beri jaminan hati yang tidak akan mati di hari akhirat. Tapi nak dapatkan 40 hari berturut-turut semayang subuh dengan takbiratul ula dengan imam tak masbuk lah. Maksud tak masbuk, bukan senang masbuk. Bukan senang masbuk. Mujahadah tu. Kenapa 40 hari masuk? Rupanya kejadian daging dalam perut kita tu, dia bila kejadian manusia tu masuk, signifikan dia bukan 30 hari tau. Kalau dalam Islam 40 hari. Ialah sebab tu daripada nutfah tukar kepada daging, kepada darah kepada daging, kepada tulang pun 40 kan. So ada signifikannya 40 hari ni rupanya. Masya Allah. Okay, Masuk.
rezeki ya Ustaz Salahuddin volunteer kan, kadang-kadang masuk dia Ustaz Salahuddin kita tutup majlis ilmu kita ni dengan bacaan kan, penutup kelas ngaji ni bacaan doa kan. Terima kasih banyak-banyak. Masuk. Ya kan. Sedikit sebab ni menyambung bila Ustaz Salah cerita tadi kan. Pasal VP, kita masih ada masa, tambah-tambah bulan ni kita tahu EOM adalah 5 hari bulan. Ini adalah memang on the spot. Semalam bila masuk kita pun kaedah terus je direct bagi satu. Sekarang company tengah buat promosi Syawal kan, Pek Raya tu. So kalau kata kita nak qualify, nak level 2 ke ataupun nak sekurang-kurangnya kita nak pergi Genting, daripada kelas ngaji kita nak pergi Genting semua sama-sama. Yang rasa nak buat apa cara nak dapat, bukan nak dapat lah, tapi kita tahu kita nak bantu, kita tahu kita punya penawar hari raya tu adalah TC, Omega, Fiber yang dah ada dalam pack raya kita. So keluarlah sedikit memberi, ambil kesempatan dalam bulan Ramadan ni untuk bagi kepada tim kita hadiah. Bagi tahu siapa yang buat pembelian, okey dapatlah. Ni daripada hati kita keluarlah sedikit. Ingat niat yang baik, insya-Allah bagi diorang untuk dapatkan buat pembelian pek raya tu. Ini yang berlaku semalam bila kaedah on the spot je. Hampir lebih kurang 5 ke 6 set dapat diorang terus on the spot beli. Sebab kita bagi tahu kita nak bagi hadiah. Company memang dah bagi hadiah dalam tu kan. Dah ada dapat 2 bekas seramik yang cantik. Why not? Kita ada hadiah dekat rumah yang pada duduk simpan ke apa. Keluarlah hadiah yang kita sayang tu. Benda yang baik dari tambahan bulan Ramadan ni, kita bagi tahu dekat tim. Siapa yang dapat buat pembelian dalam tempoh 2 hari, 3 hari ni, saya nak hadiahkan hadiah yang saya sayang ni untuk promosi Pek Raya. Tu kita kongsi sikit. Sangat-sangat membantu. Kita tahu autoran ni kaedah. Autoran, ya betul. Malam tadi jadi autoran. 6 ke? Lebih kurang 6 pack kan semalam kan? 6 hadiah saya nampak semalam. 6 hadiah. Masing-masing dah tunjuk, kaedah kami ni ni order number kan. Ada yang datang bagi cash sebab tak boleh nak buat online punya ni kan. So kita bantu kat situ. So kita bagilah benda tu. Kita ambil kesempatan untuk sempena hari raya, tambah-tambah 10 malam terakhir bila Ustaz solat cerita tadi kan. Apa lagi sebenarnya kebaikan yang kita boleh bagi. Kita bagi je lah dengan tim kita, insya-Allah. Okay? InsyaAllah. Okay, sila bantu. Luar biasa. Memang highest energy. Semangat ni kan. Excited kan. Semua pun nak nak achieve promotion daripada company kan. InsyaAllah. Ni company ni dia macam-macam ada. Kan hari tu Astro ke, iklan Astro ke, macam-macam ada. So dengan dalam Herbalife pun macam tu tengok. Bulan ini promotion ni Pek Raya ada lagi. Tengok while stock last. Okay. So bagi tahulah dengan kawan-kawan kita ada promotion kan. So setakat ini saja. InsyaAllah nanti kita jumpa pada hari Jumaat nanti. Right. Hari Jumaat berapa bulan? 29 ni. 29 ni kan. Okay, insyaAllah kita jumpa pada hari Jumaat nanti. So saya nak minta Ustaz Salahuddin lah untuk tutup majlis ilmu kita dengan bacaan doa. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dekat dekat kita punya tu login tu kan, dia tulis itu 3 hari lagi EOM, tapi memang 5 hari bulan ni confirm Nanti tengok dalam email bila bukan, saya buka saya punya Herbalife tu, dia tulis itu 3 days to go untuk habis UM, tapi 5 hari bulan confirm Itu US punya ke? Oh, Malaysia. Tengok My Herbalife MY Malaysia. Oh, memang 5 hari bulan confirm 5 hari bulan. Okey, Alhamdulillah. Ada masa lebih dulu. So, boleh tu stress sikit 10,000 volume point. Amin. Amin. Cepat sikit vacation Hokkaido tu kan. InsyaAllah. Okey, kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم ذرياتنا وسلم أمهاتنا وسلم آبائنا وسلم أزواجنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عيبا إلا سترته ولا مسكينا أو فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وأنت أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عافنا في بلدنا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah, terima kasih Ustaz Salahuddin, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa pada nanti. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih Mak Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Su. Terima kasih Mak Su. Assalamualaikum. Terima kasih Mak Su. Assalamualaikum. Awak dulu. Awak dalam kelas nanti ni. Terima kasih Mak Su, Ustaz Aida, terima kasih Ustaz Soleh. Kak Aida. Terima kasih Kak Aida. Assalamualaikum. Bye-bye. Awak ada kelas lagi tak? Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Di hati Mak Su. Bye-bye Kak Aida.